Okey, hai, Assalamualaikum untuk semua tim-tim Scoop Creamy yang ada di seluruh negara. Hebat. Okey. So, sebab kita ada masalah sikit dengan kita punya general report sebelum ni, daily sale update. Okey, so sales update report ni kita akan buat untuk hari-hari kita perlu update sales report sebab ada masalah yang menggunakan Excel sebelum ni. So hari ni kita nak hampa untuk menggunakan sistem daripada scoopcreamy.my. Okay, so first masuk ke scoopcreamy.my, enter. So hampa masuk ke bahagian agent page. Dekat agent page ni ambil sales report. Okay, so kat atas ni abang ada sediakan kita punya tutorial macam mana apa yang hampa nampak sekarang ni. So nanti bila-bila ada masalah boleh skip untuk cari balik apa dia masalah-masalah kat mana yang hampa ada masalah dekat bahagian kita punya Scoop Creamy sales report ni. So hampa boleh cari balik dalam video ni. Kalau ada apa-apa masalah boleh scroll ke atas sekali dan check balik dekat mana masalah yang hampa menghadapi pada waktu tu. Alright. Okay, so dia tulis kat sini pastikan semua update setiap hari sales report. So pastikan report perlu diupdate setiap hari supaya kita tak orang panggil tak terlepas. Sebab report ni kalau kita tak update secara harian, kita tak dapat disiplin kita punya diri dan kita tak dapat disiplin kita punya business. Okay, so itu belakang cerita. Hak tu kita punya tajuk lain. So hari ni kita nak terang bagaimana untuk update sales report secara harian. So dah tak perlu menggunakan Excel, hanya menggunakan sistem daripada Scoop Creamy saja. So hampa akan dapat detail report hampa. Kedua, hampa akan dapat PDF untuk hampa print untuk buat filing sales report daily punya. Alright, okay, so kita ke bahagian yang pertama. Okay, dekat sini dia ada tulis company name. So hampa just klik saja company name tu, pilih mana company hampa. So dekat sini kita tulis contoh, kita ambil NSA Empire Trading and Resources. So branch. Okay, masuk branch kat sini. Kalau hampa di Sungai Petani ada 2 ke 3 cawangan, so pilih Sungai Petani cawangan di mana. So nanti kita akan tambah sekiranya dah buka. Okay, contoh dekat ini kita ambil dulu Sungai Petani. Okay, email, masukkan email business hampa ataupun email personal pun tak ada masalah untuk sistem hantar report dekat hampa dan hampa dapatkan PDF daripada Scoop Creamy. Okay, so dekat sini kita masukkan email personal. Business personal tak ada masalah, ni adalah contoh saja. Okay, untuk date ni sangat penting untuk hampa tulis tarikh yang betul. Sebab contoh kalau hampa buat report pada esok hari, pastikan report tu pada hari ni. Kalau hampa 10 hari bulan, contoh hari ni baru nak buat report untuk yang kemarin, kena tick yang 9 hari bulan kat sini. Supaya bila kita buat filing nanti jadi tak ada masalah. Okay, so macam hari ni kita ambil 10 hari bulan. Alright. Okay, so dekat sini dia ada bahagian harga HQ. Dekat sini dia tulis harga setiap branch, ambil dari HQ. Maksud dia berapa harga modal yang hampa dapat daripada HQ. So kalau hampa dapat RM3, masukkan aiskrim RM3. Kalau RM3.50, RM3.20, RM3.30 tak kisah. Sebab kita akan bagi ikut kuantiti punya harga. So kalau hampa dapat harga yang RM3, just masukkan RM3. 3 saja. Jangan tulis 3.00, tulis 3 sahaja. Okey, dekat kun macam biasa, masukkan per pieces. Maksud dia 40, selalunya orang akan dapat harga satu kotak adalah RM96 untuk 48 pieces. So dekat sini jatuh harga satu pieces hanya RM2 sahaja. Okey, so kita masuk ke bilangan aiskrim. Okey, bil aiskrim ni sagi bila dekat last hampa akan faham dari mana hampa nak kena ambil. Okey, contoh kita masuk NSA Empire Trading ni adalah first day mereka nak buat untuk agent page. So stok baru sampai kemarin. So dia masukkan stok yang turun daripada lori. Contoh 1500 bata. Tulis situ. Kalau kun yang turun adalah 10 kotak, masukkan 480 pieces. Masukkan yang tu saja. Saya abang akan terangkan macam mana kita nak buat untuk esok. Berapa yang kita perlu tulis dekat bilangan aiskrim ni. Okey.
Kita akan bahagian ke seterusnya adalah staff salary. So hampa masuk ke bahagian staff jualan 1 ni. So kita ada hadkan kepada 6 staff. Tetapi kalau satu-satu tempat tu yang dah ada lebih kurang 7 ke 8 staff, just info kita punya, info pun boleh, info kita punya admin untuk bagi tahu supaya kita buat update dekat dalam ni untuk buat penambahan staff. Okey, so untuk hari ni kita buat 6 staff saja dulu. Okey. So kita masukkan staff 1. Okey, masuk dia kat sini kita hanya perlu isi berapa staff yang mai pada hari tu. Kalau mai 3, kita perlu isi sampai staff jualan yang ketiga saja. Kalau mai 5, isi sampai ke 5 saja. Yang ke-6 nak buat apa? Tinggal. Jangan duk isi, jangan duk kalut nak isi. Jangan duk tanya pasal apa tak perlu isi. Jangan duk isi, itu saja. Okey. So kita masuk ke bahagian staff jualan 1. Okey, dekat sini first name masukkan nama samaran. Kalau macam kat sini kita ada Superman, je dia dah melawak. Okey, ada Faiz. Masukkan siapa saja. Okey, dekat sini bubuh nama panggilan dia Faiz. Okey, so dekat bahagian basic ni, okey. So dalam Scoop Cream ni kita banyak melatih untuk tim-tim ejen ada 2 konsep. Yang pertama adalah konsep macam mana menggunakan basic dan commission dan fully commission saja. So Satgi yang akan tunjuk cara macam mana nak kira untuk yang ada basic dan yang tak ada basic. So kita akan buat yang pertama yang ada basic RM50, komisen 7 kupang. 7 kupang ke 6 kupang ke 9 kupang ke tak kisah, terpulang dekat hampa. Tapi semua kena tulis dan hampa perlu faham berapa komisen yang hampa dah bagi dan basic berapa. Sekali kita akan bagi yang untuk fully commission, kita akan buat ke bahagian seterusnya. Alright. So dekat sini ada, okey, hampa boleh tengok kat skrin. Okey, ada basic. Okey, dekat sini basic contoh kita sediakan basic RM50 dan komisen 7 kupang, tulis 0.7. Itu sahaja. Okey, so Satgi sistem akan fully kira terus macam mana hampa jual. Contoh kita ambil si Faiz ni jual 135 bata pada hari tu. So dia akan terus kira. So jumlah yang perlu kita bayar adalah RM113 saja. Tapi kalau kita bagi fully commission RM RM1 per bata, kita perlu bayar RM135. Tapi kalau kita buat pattern ni, kita bagi basic RM50 dan commission RM7, kita hanya perlu bayar RM113 saja. So kita akan dapat banyak duit lebihan. Tapi terpulang dekat hampa nak buat pattern mana tak salah. Terpulang masing-masing cara macam mana pun tak ada masalah. Okey, so dekat bahagian kod ni kita isi masuk contoh si Faiz jual 30 kun pada hari tu. So dia akan terus naik dekat bahagian jumlah gaji staff ni adalah RM122. Itu yang kita perlu bayar dekat dia sekali. Okey. Contoh okey, ni adalah bahagian bonus. So nanti aku akan buat satu video nak menceritakan bagaimana teknik bonus ni dapat membantu hampa tingkatkan sales secara, dia bukan nak naik mendadak tapi dia konsisten hari-hari. Kita boleh buat staff kita untuk terus buat sales secara konsisten. Okey, itu di bahagian video lain. Okey, tak ada masalah tu. Okey, so kalau ada bonus pada hari tu, kalau kita buat bonus, siapa yang capai 135 bata akan dapat extra bonus RM15. Tulis RM15 kat situ. Okey, so total gaji dia adalah RM137 dekat bahagian jumlah gaji staff. So ini adalah jumlah yang perlu kita bagi kat dia, RM137. Okey, sebelum nak bagi gaji, ingat kita perlu ambil dekat bahagian jumlah duit yang diterima daripada staff. Contoh, dekat jumlah jualan ni, ni dah total kali siap-siap. RM135 kali 5 jumlah kun ni kali dengan RM3. Sepatutnya dia bawa balik RM765. Tapi bila kita kira, dia dapat RM780. Terlebih RM15. Bermaksud staff kita ada buat jualan 16315 ataupun 16420, tak ada masalah. Tapi dia akan tulis ni kita ada duit lebihan RM15. Tetapi jika staff tu ada menggunakan duit, tiba-tiba dia bawa balik, kita kira-kira hanya ada RM735 saja. So dekat sini dia akan tulis negatif 30. Bermaksud duit yang dia bawa balik tu tak cukup mengikut duit jualan yang perlu dia bawa bagi dekat kita balik. So kita perlu ambil negatif 30 ni tolak dengan 137 ni. Kita perlu potong dia punya gaji 137, hanya tinggal RM107 saja. So aku harap hampa faham. Kalau tak faham, boleh ulang balik video ni dan fahamkan balik sebab dia sangat-sangat mudah saja.
Okey, so kita akan ke bahagian 2. Okey, kat sini kita ada staff jualan 2. So hampa just masukkan. Okey, hari ni aku akan buat penerangan kat hampa macam mana buat penyelenggaraan gaji yang ada yang makan komisen RM1. Kan sebelum ni semua staff kita bagi sebagai komisen, tapi sekarang ni kita ada yang bergaji basic, tapi yang menggunakan komisen. Okey, so kita akan ajak bagaimana cara untuk isi form sales update untuk yang makan komisen. Okey, so contoh kat sini kita tulis nama Ali makan komisen. Komisen, fully komisen, tak ada basic. Tetapi dekat bahagian basic ni nak tulis berapa? Semua orang ni, oi, lepas tu basic tak tulis berapa? Okey, dekat bahagian basic tulis 45. Kenapa 45? Jangan tanya banyak, tulis saja 45. So, ini adalah formula yang kita kira, mesti kita masuk 45. So, maksud dia sama juga macam kita kira komisen dekat 7 rupang ni. Selepas batal 46 baru dia kira 7 rupang. Sama juga dekat sini. Selepas batal yang ke 46 baru dia akan kira RM1. So, wajib masukkan 45 ni untuk yang makan komisen RM1 per item. Okay, so dekat komisen, bahagian komisen ni just tulis satu. So macam dekat sini kita ada orang yang kita bayar RM1 2 masukkan RM1 2 juga, sama sahaja. Okay, aku harap hampa faham dan jelas. Alright. Okay, so kalau RM1 masukkan RM1. Bermaksud kita tulis kat ni kalau dia jual aiskrim RM135, kita perlu bayar gaji adalah RM135. Okay, dekat sini ada jualan kun dia. Macam biasa kita masukkan kalau 35, tulis 35. Bonus macam biasa, tulis kalau ada 20, masukkan 20. Itu sahaja. Okay, sama juga untuk bahagian lain. Kalau hampa setiap staff ada berbeza-beza komisen dan ada berbeza-beza basic. So masukkan saja dekat sini basic dia berapa, tak ada masalah. Sampailah ke 6 staff. Okey, tetapi kalau hampa kira tak cukup. Bukan tak cukup lah. Staff mai hanya 4 orang. So tulis dekat 4 orang saja. Jangan tulis yang ke-5, jangan tulis yang ke-6. Alright. So hanya tulis berapa staff yang hadir bekerja pada hari itu, tulis. Kalau main seorang, tulis seorang saja. Yang lain tinggal buat tak tahu sahaja. Okey. So kita akan ke next adalah total sales. So bila hampa dah update hampa punya sales daripada staff, so sistem akan terus total kira jumlah aiskrim yang hampa dah jual, yang apa yang kita isi tadi adalah 270 batang. Kun 65, so dia dah kali siap-siap. So total sale adalah RM1,545. So ini adalah total sale hampa sekiranya 270 batang. Itu adalah total sale. Total sale saja, bukan lagi untung lagi, ini baru sale. Okey. Dekat modal aiskrim ni, so dekat atas ni kita boleh tengok balik modal aiskrim yang kita letakkan, harga belian daripada HQ. Kalau hampa beli HQ adalah RM3, masukkan RM3. Kalau kun RM2, masukkan RM2. So nanti dia akan terus auto kira berapa yang staff kita jual pada hari itu. Kalau dah 270 bermaksud 810 modal dan kun 130. So modal hampa pada hari itu adalah 940 ataupun kita panggil cost of goods sold, COGS. Alright, itu saja untuk bahagian total sales dan COGS. Okey, untuk expenses ni, okey, dia ada bahagian kolom magic dompet. Okey, magic dompet ni kita akan sediakan satu video. Macam mana kita nak mengurus kewangan cara paling mudah yang budak 6 tahun pun boleh faham. So nanti kita akan buat sistem macam mana apa nak masukkan apa itu magic dompet. Kalau belum buat, masukkan kosong saja. Ataupun kalau yang dah faham, yang dah buat, masukkan nilai pada hari itu. Kalau 70, masukkan 70. Okey, dekat kolom claim, kalau ada staff yang membeli plastik, ada yang membeli selotip, ada yang beli pendrive, so dapatkan receipt pada mereka. So hampa totalkan sendiri, tulis berapa claim dia, claim yang hampa perlu claim pada hari itu adalah RM50 contoh. Masukkan RM50 dekat bahagian claim. Okey, so staff salary dia ada auto tambah untuk kalau 6 staff, dia akan kira terus untuk 6 staff. So staff salary pada hari itu adalah RM302.50 termasuk sekali dengan kita punya bonus. Okey, so dia dah total campur untuk total expenses dekat sini. Okey, so bila dah siap key in semua, so sistem akan beritahu berapa net profit hampa pada hari itu. Kalau jual 270 batang, selepas tolak semua, tolak magic dompet, tolak claim, tolak gaji staff apa semua, hampa ada balance lebih kurang RM182.5.
Itu adalah keuntungan syarikat. Di mana hampa nak buat gaji personal hampa untuk ketua-ketua syarikat apa ni, dia akan ambil daripada net profit ni sahaja. So hampa tak boleh ambil daripada claim ke, magic dompet ke, tempat-tempat lain. So hanya perlu ambil di bahagian net profit ni saja. Okay, so dekat bahagian stock warning ada dia tulis dekat sini bilangan stok selepas jualan. So dekat sini dia tulis 1230 dan kod ada 415 disebabkan pada awalnya kita save, kita tulis inventory kita, bilangan aiskrim yang kita ada pada hari ni adalah 1500. Selepas jualan dia akan tinggal adalah 1230. Okey, dekat bahagian ni nak hampa faham supaya jelas, sebab stock warning ni lah yang kita akan bawa untuk esok. Untuk kita bawa yang 1230 ni untuk kita isi esok, kita perlu tulis balik dekat sini adalah 1230. So stok akan kurang sampailah tinggal kosong. So hampa boleh tulis benda yang sama juga untuk bill kun. Alright. Okay, so dah selesai semua. Hampa tekan submit form. Button dia dekat sini, button warna biru. Just klik sini saja. So selesai untuk proses submit form. So kita akan masuk dekat, okay, so dia akan terus main ke email yang ada dekat handset. Masukkan login email yang ada di handphone, lagi mudah. Okay, so kita masuk ke email. Okay, kita pergi ke sini. Okay, hampa akan dapat satu report daripada admin scoopcreamy.my. So boleh tengok hampa punya report. Dekat sini ada bahagian sales report, nama hampa punya company, branch mana, tarikh apa, dan dia akan beritahu okay, total sale hari ni untuk Faiz gaji RM137, jualan dia 765, dapat bonus RM15 contoh. Okay, dekat sini ada total sale, hampa boleh tengok. Okay, ni bahagian stock warning yang saya selalu ulang. Ini adalah stok yang hampa perlu bawa masuk balik untuk hampa key in pada esok hari. Kalau aiskrim dalam stok tu tinggal 900 kat sini, esok kena masuk nilai yang sama 900 ini, kun pun benar yang sama. Alright, so dekat sini dia ada tulis your net profit for today is RM182.5. Itu adalah untung bersih yang hampa dapat. Okay, so kalau hampa nak buat filing ataupun nak buat simpan dokumen untuk nak buat lembaga hasil ataupun accounting lepas ni, so kalau masalah boleh print terus. Klik dekat bahagian bawah ni ada PDF. So kita dah sediakan semua report hampa untuk hari tu sahaja. So boleh compilekan dalam satu file dan jadikan satu filing untuk sales report hampa. So itu sahaja untuk update sales report. So kami mengharapkan untuk hampa dapat update sales report ni secara harian. Okay, itu sahaja. So terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam next video.